Pengurusan pelaburan digital adalah pengurusan dana yang menggabungkan teknologi inovatif dalam menguruskan portfolio pelaburan. Pengurus pelaburan digital boleh memilih dana atau amanah saham yang memberikan nisbah pulangan kepada risiko yang optimal kepada pelanggan. Setakat ini, ada 3 syarikat yang dilesenkan oleh Suruhanjaya Security untuk memberi perkhidmatan pengurusan pelaburan digital. Lesen yang pertama diberikan kepada Stashaway dan diikuti dengan MyTio. Lesen ketiga dan satu-satunya lesen Islamik diberi kepada Wahid Invest pada tahun 2019. Penasihat Robo adalah platform digital yang menyediakan perkhidmatan perancangan kewangan automatik dan berdasarkan algoritma dan tanpa pengawasan manusia. Penasihat Robo biasanya mengumpulkan maklumat daripada pelanggan mengenai keadaan kewangan dan juga tujuan mereka melabur. Data tersebut digunakan untuk menawarkan nasihat dan melaburkan aset pelanggan secara automatik. Objektif pelaburan seperti ini di Wahid adalah untuk mencapai pertumbuhan nilai portfolio pada jangka masa panjang. Filosofi pelaburan penasihat Robo ini berasal dari filosofi index investing, iaitu cara melabur mengikut pertumbuhan indeks. Pelabur index investing percaya bahawa indeks pasaran saham akan tetap berkembang pada jangka masa panjang, iaitu lebih 5 tahun, selari dengan pertumbuhan ekonomi negara serta dunia. Dengan itu, pelabur indeks investing tidak mengindahkan pergerakan harga saham pada jangka masa pendek. Indeks investing adalah kaedah pelaburan yang tidak berlandaskan spekulasi semata-mata. Apa yang dilihat adalah purata pertumbuhan portfolio pelaburan, kebiasaannya dari tahun ke tahun, seperti mana kita lihat purata pertumbuhan ekonomi yang diumumkan secara tahunan. Terdapat 2 cara pengurusan pelaburan. Yang pertama secara aktif, yang kedua secara pasif. Dana pelaburan yang diuruskan secara aktif adalah di mana pengurus dana membuat keputusan tentang cara wang dilaburkan. Sebaliknya, dana yang diuruskan secara pasif hanya mengikuti indeks pasaran. Menurut laporan SPIVA ataupun S&P Dow Jones Indices versus Aktif yang menjejaki prestasi dana aktif berlawanan dengan prestasi dana indeks secara purata dan dalam tempoh 1 sehingga 5 tahun, lebih kurang 80% dana yang diurus secara aktif di seluruh dunia tidak dapat mengatasi benchmark atau prestasi pasaran setempat secara konsisten. Untuk dana-dana yang berjaya mengatasi benchmark masing-masing, laporan SPIVA mendapati bahawa tidak banyak pengurus dana yang mampu berbuat demikian secara konsisten tahun demi tahun. Adalah sangat sukar untuk meramal pergerakan pasaran dengan tepat dan konsisten. Tambahan pula, kos yang dikenakan ke atas trading ataupun jual beli yang dijalankan oleh pengurus dana aktif biasanya akan membebankan prestasi dana tersebut. Penasihat Robo melaburkan dana pelabur secara pasif dengan kos yang rendah. Pelabur dapat melabur melalui kaedah dollar cost averaging, di mana kita melaburkan wang secara setiap minggu atau setiap bulan tanpa mengira harga saham atau prestasi pasaran. Statistik menyatakan market timing tak semestinya menjana pulangan yang pasti. Secara purata dalam tempoh 20 tahun, pelabur dalam dana equity yang sering meramal pergerakan pasaran mempunyai purata pulangan tahunan yang lebih rendah dari prestasi indeks. Sebagai contoh, indeks S&P 500. Di sini kita boleh lihat bagaimana pelabur menjual dalam keadaan yang panik dan terlepas dengan keuntungan yang seterusnya. Apabila kita terus melabur dengan dollar cost averaging, kita sebenarnya sudah mengurangkan risiko membeli saham pada harga yang terlalu tinggi kerana kita membeli secara mingguan atau bulanan dan harga saham itu akan dipuratakan. Ini lebih baik berbanding pelabur yang cuba meneka bila waktu terbaik untuk beli saham secara lamsam. Dalam kes ini, sekiranya harga saham itu terus merudum, dia tiada lagi dana untuk membeli saham yang sama pada harga yang lebih rendah. Di platform pengurusan pelaburan digital seperti Wahid, kami mengesyorkan para pelanggan untuk terus melabur sekecil RM100 secara konsisten pada setiap minggu atau setiap bulan. Hampir kesemua penasihat robo yang ada di Malaysia ini berteraskan filosofi index investing seperti yang diterangkan sebelum ini. Penasihat robo melaburkan wang anda secara pasif ke dalam saham yang pelbagai untuk membantu anda menjejaki pertumbuhan sesuatu indeks pasaran saham seperti S&P 500, iaitu indeks 500 syarikat terbesar di Amerika Syarikat, ataupun FBM KLCI, iaitu indeks pasaran saham Malaysia. Kebanyakan amanah saham pula melibatkan pelaburan secara aktif di mana ada beberapa orang pengurus dana cuba untuk melaburkan dana anda di pasaran saham untuk mendapat keuntungan yang lebih. Kedua-duanya ada kelebihan masing-masing. Namun, hampir kesemua penasihat robo di seluruh dunia mendapat sokongan daripada orang ramai kerana terdapat kajian yang menunjukkan bahawa pelaburan secara pasif membawa pulangan yang lebih tinggi pada jangka masa panjang berbanding lebih 80% pelaburan yang diuruskan secara aktif. Di Amerika Syarikat pula,
pelaburan indeks investing ini dipelopori seorang pelabur berjaya iaitu mendiang John Bogle yang pada hari ini syarikatnya yang bernama Vanguard menguruskan dana sebanyak 5.6 trilion US dollar. Dia mempelopori pelaburan indeks investing yang mempunyai kos rendah kerana dia percaya bahawa yuran yang tinggi yang dikenakan kepada pelabur akan menjejaskan pelaburan pada jangka masa yang panjang. Fee tahunan yang dikenakan platform-platform penasihat robo di Malaysia bermula dari 0.2% hingga 1%, manakala jumlah pelaburan minima adalah di antara 0 sehingga RM100. Ketiga-tiga penasihat robo di Malaysia tidak mengenakan caj jualan ataupun caj belian. Setiap penasihat robo juga mempunyai jenis portfolio yang pelbagai untuk mengikuti peringkat risiko yang bersesuaian dengan pelabur. Penasihat robo berlesen seperti Wahid, Stashaway dan MyTio tidak menjanjikan sebarang pulangan yang tetap. Pulangannya bergantung kepada pertumbuhan indeks yang digunakan. Memang benar semua penasihat robo yang ada di Malaysia masih baru, dengan yang pertama diberikan lesen untuk beroperasi adalah pada tahun 2018. Namun begitu, ada beberapa langkah yang diambil oleh penasihat robo untuk melindungi dana pelaburan anda. Jadi kesemua pelaburan anda dipegang oleh pihak pemegang amanah ataupun trustee yang berlesen. Seperti Wahid dan Stashaway, trustee yang dipilih adalah Pacific Trustees Berhad. Duit pelaburan anda tidak digunakan untuk membayar kos operasi penasihat robo. Kos operasi ini ditaja oleh pemilik platform tersebut dan dana tersebut diasingkan daripada dana pelaburan anda. Terdapat beberapa juga institusi yang melindungi hak anda sebagai seorang pelabur. Kalau ada perkara yang tak boleh diselesaikan oleh penasihat robo, anda boleh menghubungi pihak Suruhanjaya Security untuk membuat aduan. Manakala SIDRAC akan menjadi orang tengah untuk menyelesaikan sebarang pertikaian antara pelabur dan pengurus dana. Yang terakhir, Capital Market Compensation Fund atau CMCF boleh dihubungi jika anda mengalami kerugian disebabkan syarikat pengurus dana anda lingkup dan anda tidak dapat balik pelaburan anda dari pemegang amanah. Pihak CMCF ini menginsurenskan pelaburan anda sebanyak RM100,000 tertakluk terma dacarat. Walaupun penasihat robo ni baru, ada pelbagai langkah yang diguna pakai untuk melindungi pelaburan anda. Walau bagaimanapun, kerugian disebabkan pergerakan pasaran saham tidak akan dilindungi oleh mana-mana pihak. Risiko kerugian di pasaran saham ini ditanggung sepenuhnya oleh anda sebagai pelabur. Di sini ingin ditekankan juga bahawa penasihat robo tidak melantik mana-mana ejen perantaraan dan para pelabur boleh menikmati perkhidmatan pelaburan secara langsung menerusi aplikasi di telefon pintar. Para pelabur juga disarankan untuk menjauhi dan tidak mudah terpedaya dengan skim-skim pelaburan yang tidak mematuhi undang-undang dan tidak dikawal selia oleh Suruhanjaya Security, termasuklah scam atau skim pelaburan yang menyerupai syarikat-syarikat penasihat robo, terutamanya melalui aplikasi media sosial seperti WhatsApp ataupun Telegram. Untuk menjawab soalan ni, kita kena tahu dulu apa pelaburan yang tak halal. Jadi pertamanya, pelaburan yang tidak halal adalah pelaburan ke dalam syarikat seperti syarikat arak, syarikat perjudian, syarikat makanan yang tidak halal ataupun syarikat perbankan konvensional yang terlibat dalam transaksi ribawi, dan juga syarikat-syarikat yang mempunyai tahap hutang yang terlalu tinggi. Di Malaysia, Wahid adalah salah satunya platform pengurus dana digital Islamik yang diluluskan oleh Suruhanjaya Security. Wahid memastikan bahawa pelaburan anda bebas daripada saham-saham ataupun aset-aset yang tidak mematuhi prinsip syariah. Wahid mempunyai penasihat syariahnya sendiri iaitu Dr. Azlan Hassan yang merupakan seorang profesor di Institut Perbankan dan Keuangan Islam UIAM. Dia juga merupakan ahli Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Security Malaysia. Senang je untuk melabur dalam penasihat robo. Ketiga-tiga penasihat robo ini mempunyai aplikasi telefon pintar yang boleh dimuat turun. Kelayakan minimum untuk pendaftaran adalah anda adalah warga negara atau penetap di Malaysia yang berusia sekurang-kurangnya 18 tahun dan anda juga mempunyai akaun bank tempatan. Jadi dengan maklumat-maklumat yang telah diberikan, kita harapkan anda boleh cuba untuk melabur dengan penasihat robo di Malaysia dengan yakin, dan sekiranya anda ada sebarang pertanyaan, anda boleh rujuk kepada mana-mana penasihat robo di Malaysia.